الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور. رب اشرح لي صدري بما شرحت به صدور الصالحين من عبادك ويسر لي أمري بما يسرت به أمور الصالحين من عبادك واهدي قلبي بما هديت به قلوب الصالحين الصادقين من عبادك وسدد لساني بما سددت ألسنة الصالحين الصادقين من عبادك. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempermudahkan dan telah memberikan kita kesempatan untuk dikumpulkan kita pada waktu yang penuh dengan barakah ini, waktu yang mulia, yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah Subhanahu wa taala seperti mana telah dikumpulkan kita pada waktu malam ini diberkati oleh Allah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebab untuk kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah. Di dalam bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, haruslah sentiasa diikatkan kesyukuran tersebut dengan amalan. Dan salah satu jalan untuk seseorang itu beramal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hadirnya dia di dalam majlis ilmu. Karena majlis ilmu itu sendiri adalah bahagian daripada ibadah. Adalah bahagian daripada ibadah yang mana di dalam majlis seperti begini tidak lain dan tidak bukan kita saling ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberitahu, wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu akan dapat manfaat kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu bila mana kita duduk di dalam majlis zikir ataupun majlis ilmu, maka ianya bahagian daripada seseorang itu sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga katanya para ulama bahawasanya duduknya seseorang di dalam majlis zikir ataupun majlis ilmu, maka pernafasannya adalah ibadah, waktu duduknya itu adalah ibadah. Maka bila mana kita mengetahui bahawasanya ianya adalah ibadah, memerlukan kepada kita untuk menghadirkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menghadirkan hatinya bersama Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasai dan akan mengetahui dan akan memahami bahawasanya peringatan tersebut datangnya dari Allah, seperti mana digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rumahnya kepada masjid. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberitahu, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jawablah panggilan Allah dan juga panggilan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Agar menghidupkan kalian. Maksudnya menghidupkan di sini kata ulama adalah menghidupkan hati kalian. Bermakna bila mana kita datang di dalam majlis seperti begini, tujuan yang utama adalah untuk menghidupkan hati kita. Karena seperti mana kita mengetahui di dalam dunia yang sementara ini, Allah Subhanahu wa taala ingin memuji kita dengan ma'asi, dengan kelalaian dan sebagainya. Maka bila mana kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, kita ingin melapangkan hati kita. Kita ingin membersihkan hati kita untuk agar mengambil berat apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehinggalah hati kita mempunyai keagungan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala.
Telah sampai kita kepada hadis yang ketiga di dalam kitab Mukhtar al-Hadis, yang mana pertama telah pun kita bicarakan tentang yang berkaitan dengan an-niyat, dan yang kedua berkaitan dengan al-jidal ataupun perdebatan, dan yang ketiga masuklah kita kepada satu hadis yang begitu agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini yang menjadi sesuatu perkara yang paling utama sebagai seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hadis hasan rawahu at-Tirmidzi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala di mana sahaja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha, dan bila mana kamu terjatuh di dalam kemaksiatan ataupun di dalam kesalahan, maka dengan kebaikan tersebut, bila mana kita melakukan kebaikan dan sesuatu pahala, akan ditolakkan dosa tersebut. Sayyi'ata tamhuha, akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa tersebut dengan pahala yang dilakukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis yang begitu agung ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengikatkan 3 perkara, yaitu yang pertama sekali adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah amalan yang adanya manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam menghapuskan dosa dan kesalahannya manusia, dan yang ketiga adalah bahagian daripada ibadah yang agung yang mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutuskan karenanya, seperti mana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, bu'istu liutammima makarimil akhlaq, aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlaknya manusia. Maka di dalam bertakwanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hakikat ketakwaan kepada Allah, akanlah waris seseorang itu mendapat keadaan yang kedua dan juga keadaan yang ketiga. Kita akan bicarakan perkara yang berkaitan dengan yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Sentiasa kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala ini kerana ianya adalah satu wasiat, wasiat para nabi, wasiat para rasul, wasiat para orang-orang salihin, yang mana salah satu nasihat dan wasiat yang terbesar, yang mana kata ulama ialah al-jami', seluruh kebaikan ada di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu ulama memberitahu maksud daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah segala kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitahu, janganlah kalian mati kecuali berada di dalam keadaan agama Islam. Bila mana kita mengetahui ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan nasihat yang terbesar, tidak dapat kita nak memberitahu ataupun menjelaskan makna ketakwaan kepada Allah kerana keseluruhannya perkara yang berkaitan dengan agama, yang adanya kebaikan, nasihat dan sebagainya terletak di dalam satu kalimat yang begitu agung. Maka untuk nak membahaskan kalimat taqwa itu sendiri tidak akan habis waktu dan tidak akan pernah habis waktu, kerana ianya terletak segala kebaikan untuk seseorang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana dipermudahkan dengan satu kalimah, maka seseorang lebih mudah untuk mengetahui segala kebaikan adalah kuncinya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala juga memberitahu dalam firman yang lain, fattaqullaha mastata'tum. Kerana ketakwaan adalah satu perkara yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka bagi seorang mukmin dengan mukmin yang lain berbeza imannya. Bagi seorang mukmin dan mukmin yang lain
berbeza keyakinannya. Bagi seorang mukmin dan mukmin yang lain berbeza ibadahnya. Daripada ada yang dapat melakukan ibadah yang sedikit, ada yang mampu melakukan ibadah yang banyak dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin meringankan, sehingga diletakkan di dalam firman Allah ini, fattaqullaha mastata'tum. Keagungan ketakwaan kepada Allah, tetapi takwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala atas kadar kemampuan. Atas kadar kemampuan. Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad memberitahu bahawasanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai banyaknya kebaikan dan kelebihan. Dan di sini ingin saya ringkaskan beberapa makna daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kelebihan seseorang itu bertakwa kepada Allah. Bila mana seseorang berkata, apakah maksud takwa kepada Allah? Hakikat takwa kepada Allah adalah takut kepada Allah. Hakikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah takut kepada Allah. Maka bagaimana kita nak takut kepada Allah kalau kita tidak kenal kepada Allah? Bagaimana kita akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dengan itu, ilmu yang pertama difardukan untuk kita mempelajari adalah ilmu aqidah wa tauhid. Ilmu aqidah dan tauhid. Sebelum kita belajar bab syariah, sebelum kita belajar bagaimana salat dan sebagainya, kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui akidah kita yang benar dan melalui ilmu tauhid yang benar, agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan kefahaman dahulu dan seterusnya di dalam peningkatan imannya kepada Allah melalui dzauq dan perasaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu diberitahukan bahawasanya orang yang betul-betul berilmu, yang mempunyai ilmu adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Allah memberitahu di dalam banyaknya ilmu-ilmu yang diberikan. Ilmunya tauhid, ilmunya aqidah, ilmunya syariah, ilmunya tasawuf dan sebagainya. Tetapi ilmu itu sendiri belum menjadi bukti bahawasanya seseorang itu mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Karena dikatakan bahawasanya ilmu yang zahir ini boleh dihafal oleh sesiapa pun. Boleh dihafal oleh seorang yang saleh, yang baik, dan begitu juga boleh dihafal oleh seorang yang fasik. Boleh juga dihafal oleh seorang yang fasik. Dahulu ada seseorang daripada orang bukan Islam pernah pergi ke kota Hadramaut. Dia ini adalah orang yang bukan daripada agama Islam dan orang Cina. Dia ini boleh berbicara di dalam bahasa Arab. Dia mengetahui hadis, dia mengetahui Quran daripada awal sampai habis. Tetapi dia belum masuk Islam. Ditanya kepada dia, bagaimana kamu tidak masuk Islam? Kita belum dapat hidayah. Tetapi dia mengetahui fiqh, dia mengetahui minhaj, dia pernah belajar kitab minhaj di dalam agama, salah satu kitab besar. Pernah dipelajari dan sebagainya. Maka dengan itu kita mengetahui, walau bagaimanapun kita mengetahui segala ilmu agama, haruslah kita menjadikan kelebihan seseorang itu ataupun ketentuan seseorang itu seperti mana kata Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisimu adalah siapa? Yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermakna kalau seseorang itu mempunyai ilmu tetapi tidak mempunyai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada manfaat daripada ilmunya. Tidak mempunyai apa-apa manfaat daripada ilmunya. Bahkan ilmunya menjadi hujjah, menjadi hijab kepada dirinya sendiri. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberitahu hakikat orang yang berilmu adalah siapa? Adalah orang yang khasyah. Khasyah yaitu apa? Sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat takut kepada Allah ini adalah hasil daripada mengamalkan ilmu. Hasil daripada mengamalkan ilmu. Dan bukan mengamalkan ilmu dengan hanya menghafal, tetapi dengan mengamalkan ilmu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ibadah tersebut akan dia dapat daripada keikhlasan kepada Allah, akan dia dapat daripada perasaan-perasaan daripada takut kepada Allah, cinta kepada Allah, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Kita bila mana mengetahui hukum hakam di dalam agama,
Seperti mana zaman sekarang ini, seperti mana kita telah diberikan nikmat daripada Allah, dilahirkan di dalam agama Islam. Suatu nikmat yang begitu besar. Tetapi bila mana kita dilahirkan di dalam agama Islam, kadang kekurangan hati kita di dalam mengagungkan agama Islam itu yang banyak terjadi. Dengan itu kata ulama bahwasanya afatun ni'ami al-ilf, penyakit daripada banyaknya nikmat besar selalu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilf, iaitu dah terbiasa, dah tak rasa apa-apa, dah tak rasa apa-apa lagi dah. Maka agama Islam adalah nikmat yang terbesar kata ulama. Nikmatul Islam wa kafa biha min ni'mah. Nikmat yang lain kira tidak akan boleh di-compare dengan nikmatul Islam. Tetapi karena kita kurang untuk mengagungkan agama Islam, maka dengan itu kita tidak mengetahui keagungannya as-salah. Kita tidak mengetahui keagungannya bersedekah. Kita tidak mengetahui keagungannya berzikir. Kita tidak mengetahui keagungannya majlis ilmu, majlis ta'lim dan sebagainya. Dan inilah apa yang terjadi pada zaman sekarang, yang mana banyaknya ibadah sudah pun menjadi adat. Sudah menjadi adat, kebiasaan. Sembahyang kerana adat, karena ayah ibunya salat maka dia pun salat. Karena saudara dia salat, karena temannya salat, karena rakannya salat, dia pun salat. Lain dengan seseorang yang baru memeluk agama Islam, yang tidak mengetahui apakah Islam, kadang melihat ta'zim orang yang baru memeluk Islam melebihi daripada orang Islam itu sendiri. Dan ini adalah salah satu kekurangannya pada diri kita, yang mana disebabkan adat itu terbiasa dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kuncinya kebaikannya seseorang bergantung kepada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita membicarakan tentang takwa, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada dada. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu hakikatnya terletak di dada. Iman terletak di sini. Hubungan Allah Subhanahu wa taala, hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala dapat dirasai di sini. Seseorang yang mengetahui hukum hakam di dalam syariah, ini haram, ini halal, belum tentu takut kepada Allah. Dia boleh meninggalkan perkara yang haram karena dia hanya mengetahui ini haram dan ini halal. Tetapi meninggalkan perkara yang haram khasyatan, kerana takut Allah Subhanahu wa taala, kerana merasakan bahawasanya Allah yang maha kuasa, Allah yang maha agung, Allah yang maha esa. Allah dapat menarik segala nikmat yang telah diberikan. Allah dapat menurunkan bala musibah kerana dosanya dan sebagainya. Itu yang akan mewariskan daripada sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat seseorang dinamakan arifina billah. Orang arif billah, siapakah orang arif billah? Dikatakan orang arif billah adalah orang yang sentiasa hadir bersama Allah. 24 jam dia hadir bersama Allah Subhanahu wa taala, sentiasa merasakan Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Allah Subhanahu wa taala mendengarnya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaan. Maka di dalam muraqabah, menjaga keadaan, menghadirkan dirinya bersama Allah Subhanahu wa taala, juga manusia yatafawatun, berbeza satu sama lain. Seseorang lain ada yang takut lebih kepada Allah, ada yang kurang takut kepada Allah, dan masing-masing mengikut keadaan masing-masing. Kelebihan para sahabat Nabi Muhammad SAW adalah khasyah. Mereka dikatakan tidaklah begitu mengetahui sangat daripada ilmu fatwa haram dan halal dan sebagainya, kecuali sedikit. Salah satunya Sayyidina Mu'adz bin Jabal dan sebagainya. Tetapi mereka adalah ahli taqwa, ahli khasyah, orang yang benar-benar takut kepada Allah dengan hakikat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu, keyakinan yang mereka punya itu tak sama dengan keyakinan kita. Nabi SAW memberitahu keyakinannya seseorang adalah puncak keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak dibezakan dengan satu seorang sahabat Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kalau ditimbangkan dengan keseluruhan iman kita, rajaha imana Abu Bakar, akan sudah tentu lebih berat iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Adakah dengan menghafalnya banyak ilmu agama,
Tidak, tetapi iman yang berada di dalam hati, ketakwaannya, keyakinannya. Saat orang Quraisy tipu, memberitahu ataupun mengejek Nabi SAW pergi kepada Isra dan Mi'raj, siapa yang yakin kepada yang masih tetap dengan iman yang kuat, yakin bahawa Nabi SAW tidak tipu, tidak dusta dan sebagainya? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketakwaan itulah yang menjadi kunci kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Taib, bagaimana cara seseorang itu nak mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apatah lagi pada zaman yang penuh dengan fitnah. Nabi SAW memberitahu kepada kita, seseorang manusia itu dilahirkan di dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Orang yang suci dan bersih ini maksudnya apa? Boleh ditanam. Tempat kalau bersih, ladang kalau bersih, senang nak tanam pokok terus. Tapi kalau ada hutan dan sebagainya, nak kena tebang dulu dan sebagainya. Yang menjadikan anak tersebut Yahudian atau Nasranian atau Majusian adalah kedua ibu bapanya. Kedua ibu bapanya boleh menjadikan dia antara Yahudi ataupun Nasrani ataupun Majusi. Maksud di sini kata ulama adalah agak daripada segi akhlak ataupun sifatnya, boleh menjadi sifat Yahudi ataupun Nasrani dan sebagainya, ataupun sampai ke tahap tidak ada Tuhan. Keagungan yang ada, khasyah yang ada pada seorang ayah dan ibu akan diwarisi oleh seorang anak. Anak bila mana melihat ayahnya mengagungkan Allah, bukan hanya menghafal hukum hakam syariah, hukum hakam Allah, tetapi mengetahui hukum hakam dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ayah ingin anaknya sentiasa pergi ke masjid, tetapi dia tidak pergi ke masjid. Dia beritahu salat ini bagus bila mana salat di masjid dan salat awal waktu di masjid, tetapi dia tidak lakukan. Maka keagungannya salat itu akan hilang pada seorang anak. Maka saat dia membesar, dia tidak lagi merasakan keagungannya salat. Hasil daripada waktu dia masih muda, dia tidak merasakan keadaan tersebut. Kenapa sewaktu muda yang penting? Karena waktu itu masih fitrah, masih dalam keadaan suci, masih dalam keadaan bersih. Saat setelah umurnya baligh dan sebagainya, sudah susah nak tanam, sudah susah nak tulis. Karena dengan setelah balighnya akan dia fikir bab syahwat dan adanya kedengkian, hasad dan sebagainya. Tetapi waktu dia suci, waktu dia bersih, tidak lagi ada sifat hasad, dengki dan sebagainya, mudah untuk ditanam ketakwaan yang sebenar di dalam hatinya seorang anak. Maka dengan itu orang-orang salihin dahulu begitu mengambil berat di dalam mentarbiahkan anak-anak mereka daripada waktu kecil. Jarang daripada mereka untuk memberikan anak mereka kepada orang-orang yang mereka tidak mengetahui. Secara khususnya waktu masih kecil, dan dikatakan daripada umur 7 tahun. Daripada lahirkan sehingga umur 7 tahun ataupun daripada 7 tahun hingga 14 tahun. Ini umur yang paling penting di dalam tarbiyah. Daripada kecil sehingga umur 7 tahun dan daripada 7 tahun hingga umur 14 tahun. Di dalam waktu tersebut, maka orang-orang salihin dahulu mereka membiasakan untuk salat awal waktu walaupun tidak memerintah anaknya untuk salat. Mereka kadang orang salihin suka bangun pada waktu tahajud, membangunkan anaknya dan tidak menyuruh pun anaknya salat lagi. Tetapi anaknya hanya lihat. Anaknya lihat. Maka dengan itu kadang orang salih dahulu mereka sentiasa mempunyai qailula. Kalau kita mungkin sini susah sikit qailula waktu kerja. Untuk qailula pagi itu mereka akan tidur, dan waktu malam untuk mereka dapat kekuatan waktu malam untuk mereka bangun tahajud, maka mereka membiasakan waktu tersebut juga ada pada anaknya. Itu anaknya juga waktu bangun waktu malam, maka waktu qailula pun anaknya akan tidur. Untuk dia membiasakan diri, anak dia melihat. Anak dia melihat kepada ayahnya di dalam keikhlasan, di dalam bermunajat dan ibadah, sehingga lama kelamaan dia akan menjadi ahli tersebut, ahli khasyah dan sebagainya. Tetapi bila mana zaman sekarang ini, waktu sekolah kita menyuruh anak kita siap cepat, tetapi azan subuh kita tak seperti mana waktu solat. Ini yang menjadi efek yang besar. Bukan tidak boleh sekolah, tetapi di dalam menunjukkan keagungannya salat dan keagungannya pergi ke sekolah itu, perbezaan yang begitu besar yang akan dirasai oleh hati
yang bersih, hati yang fitrah, yang suci ini yang bahaya. Bila mana kita tanamkan di dalam hati seorang anak, sekolah lebih agung daripada salat, maka salat bila mana tertinggal pun tak peduli. Yang penting sekolah. Begitu juga keadaan sewaktu dia besar, kerja lebih penting daripada ibadah. Maka bila mana dia kedepankan pekerjaan, salat ni tertinggal tak apa, salat nanti boleh qada. Ini yang menyebabkan ramainya zaman sekarang tidak lagi dapat merasakan hubungannya mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya seperti adat. Ibadahnya seperti adat, maka kita harus hidupkan kembali perkara-perkara ini daripada segi hadirnya kita di dalam majlis ilmu, mengagungkan apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah asas di dalam menghidupkan hati. Karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, tidak ada sesuatu yang dapat mendekatkan seseorang yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Allah adalah seperti mana yang telah aku fardukan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau nak mulakan balik, bagaimana cara nak mulakan balik adalah ihkam bil faraid. Bermula sekali nak bertakwa kepada Allah, nak kuatkan kita punya ketakwaan dan khasyah kepada Allah, agungkan yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengagungkan fardu. Salatnya 5 waktu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditanya, apakah afdalul a'mal? Salah li waqtiha. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat di awal waktu. Seagung-agungnya amalan. Setelah itu birrul walidain. Berbakti kepada kedua ibu bapa, menunjukkan pertama sekali apa? Allah Subhanahu wa taala. So, salat di awal waktu, takbiratul ihram bersama imam. Mendapat takbiratul ihram bersama imam ini sebenarnya adalah tarbiyah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Rasa di dalam hati seseorang yang membiasakan diri inginkan takbiratul ihram. Bukan sembahyang saja. Kalau sembahyang saja pun bagus, tetapi takbiratul ihram. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang daripada Arab yang datang kepada masjid. Saat dia pergi kepada masjid, dia membawa tunggangan untanya pergi ke masjid, dan saat dia mengikat pergi masjid, haiwan tersebut hilang. Saat dia pergi solat hilang. Maka setelah habis solat, ramai-ramai orang berkumpul di depan masjid. Maka Nabi SAW saat melihat keadaan tersebut, Nabi pun pergi. Apa cerita? Apa jadi? Kata, ini si fulan, dia punya haiwan dia dah lari. Dia ikat. Dia tak ada dia punya tunggangan. Tapi kata, Nabi Muhammad SAW fikir sesuatu berita yang besar, ada terjadi sesuatu. Sehingga Nabi SAW kata, aku fikir mungkin dia tertinggal takbiratul ihram. Si Arabi terkejut, ya Rasulullah, adakah takbiratul ihram lebih mulia, lebih agung daripada aku punya tunggangan ni dah hilang? Kata dia, mendapat takbiratul ihram a'zam, lebih agung daripada dunia dan seisinya. Lihat keagungan yang ada pada Nabi SAW. Ingin mentarbiahkan umat Nabi Muhammad SAW, takbiratul ihram itu sendiri adalah sesuatu yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk nak tarbiah diri kita, kita mengagungkan apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja, tapi saat kita waktunya fardu, kita kembali kepada Allah. Di dalam sentiasa salat awal waktu dan takbiratul ihram bersama imam, kalau dia dapat istiqamah selama 40 hari, secara otomatik kadang-kadang dia akan merasakan keagungan Allah. Bermula khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu, kalau kita nak nasihat seseorang untuk bertaubat, kita harus suruhkan dia yang pertama sekali fardu. Bukan hanya memperbanyakkan daripada sunnah Nabi SAW, tetapi ihkamul faraid. Diperbetulkan fardunya, sempurnakan fardunya, 40 hari minimum. Dapatkan takbiratul ihram bersama imam. Keluarnya sifat nifaq seperti mana dalam hadis Nabi SAW. Keluarnya dia daripada sifat nifaq, sifat diselamatkan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka. Maka lepas itu barulah mula untuk hatinya hidup. Kalau dah biasa daripada mengagungkan apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah hatinya mula hidup. Setelah itu mudah untuk dia nak melakukan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita ini sebagai manusia kadang lebih suka nak buat sunnah daripada fardu. Lebih suka nak buat sunnah daripada fardu. Dan ini kadang-kadang dikatakan bahawasanya daripada syahwatul khafi. Kita mungkin nak buat sembahyang sunnah dan sebagainya, tetapi kita nak solat awal waktu berat. Nak solat awal waktu berat, tetapi nak buatkan sunnah-sunnah yang lain boleh. Fardu dahulu. Perbaiki fardu, maka kita akan mengetahui apakah maksud khasyah.
Apakah maksud khusyuk dan sebagainya? Karena saat dia takbiratul ihram, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, akan tertanam di dalam hatinya keagungan Allah, keagungan salat, keagungan ibadah. Saat terjadi keagungan tersebut, secara otomatis akan hilang keagungan dunia. Hatinya akan susah pula nak agungkan dunia. Lama kelamaan mudah dia nak zuhud kepada dunia. Karena zuhud yang sebenar bukan zuhud tinggalkan dunia. Boleh ada dunia pada kita, boleh ada harta pada kita, tetapi jangan kita agungkan dunia tersebut di dalam hati. Tapi kalau tidak ada apa-apa hubungan dengan Allah melalui mengagungkan apa-apa jenis ibadah ini, maka susah nak lepaskan tarikan agungkan hati itu di dalam, agungkan dunia itu di dalam hati kita. Maka dengan itu, hakikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengagungkan Allah. Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad memberitahu yang pertama sekali, fadilatnya takwa kepada Allah, kelebihannya takwa kepada Allah adalah al-ma'iyatullah. Yang pertama. Nah, di sini saya berikan hanya 7 tentang kelebihan atau fadilah daripada takwa kepada Allah. Yang pertama sekali adalah ma'iyatullah. Apakah maksud ma'iyatullah? Kebersamaan bersama Allah. Yaitu kehadirannya bersama Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa bersama Allah. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah Allah bersama orang yang bertakwa. Saat dia melakukan salat fardu, habis dia keluar daripada salat fardunya, mengetahui keagungan siapa yang dia berdiri, di hadapan siapa dia berdiri, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah dia keluar daripada masjid bila mana adanya ma'asi dan dia melihat ma'asi dalam keadaan matanya menyukai atau mencinta kepada ma'asi tersebut? Tidakkah dia malu? Kalau dia baru saja bersama Allah Subhanahu wa taala, ini yang dipanggilkan takwa dan ini akan dipanggilkan khasyah. Bukan lagi kerana dia tahu hukum haram banyak orang dah tahu hukum haram. Tetapi saat ma'asi ingin Allah ujikan kita. Bagi lelaki katakan adanya perempuan yang terbuka aurah dan sebagainya. Adakah kita memandang dengan pandangan kita inginkan ma'asi, ingin memuaskan hawa nafsu dan sebagainya, ataupun kita ingin biasakan diri daripada kutuk, mengejek dan sebagainya? Kalau kita membiasakan bermakna khusyuk kita di dalam salat belum betul. Apa yang diinginkan di dalam salat belum benar. Karena as-salah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat akan menjauhkan dirinya daripada ma'asi. Maka dengan itu orang-orang salihin dahulu setelah daripada habis salat, mereka akan membiasakan diri mereka dengan berzikir. Sehingga dengan zikir tersebut mengikatkan lidahnya dengan hatinya untuk tidak memandang kepada selain Allah. Dengan itu kepentingannya berzikir, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berzikir dengan zikir yang banyak agar menjadikan satu tempat yang kita dapat pegang. Dapat kita pegang dengan tangan kita. Maksudnya kita dapat bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala melalui lidah kita. Melalui lidah kita, paling kurang melalui lidah. Bayangkan ini seseorang tak ada apa-apa, wala zikir, wala lidah, wala dengan hati, wala apa. Dia nak bersandar kepada siapa? Sedangkan dia mengetahui, kita mengetahui adanya musuh, adanya syaitan yang akan membisik kepada kita, adanya syahwat dan nafsu dan sebagainya. Kalau dia tidak mempunyai apa-apa yang boleh diselamatkan dirinya daripada perkara-perkara begini, sudah tentu dia akan terjunam di dalam perkara-perkara tersebut. Maka dengan itu orang salihin memberitahu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala ini penting dan fardu ain kepada setiap daripada kita. Bukan saja orang pendakwah yang berdakwah di hadapan, tetapi kita sebagai seorang mukmin fardu ain hukumnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, ini harus diingatkan kepada diri kita sendiri. Habis salat kita ingatkan kepada kita, dakwah kepada diri kita sendiri. Dan kita dakwah kepada keluarga kita. Tanggung jawab kepada kita. Dakwahnya kita itu membuat syaitan susah nak berdakwah kepada kita. Saat kita mengingatkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala, teman kita ke, rakan kita dan sebagainya, saat kita mengingatkan mereka kepada Allah, maka syaitan tak boleh mengingatkan kita kepada apa yang diingatkan oleh syaitan. Tetapi saat kita tidak mengingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, saat itulah syaitan mengingatkan kita. Saat itulah syaitan mengingatkan kita. Maka dengan itu dikatakan sebaik-baik dapatkan seorang sahabatus salih, mendapat teman yang salih, sentiasa mengingatkan kita kepada Allah. Duduk dengan dia, diingatkan kita kepada Allah. Ru'u, tengok muka dia, diingatkan kita kepada Allah. Dan teman yang paling jahat dia katakan, teman yang kita kalau tengok dia saya terus kita ingat maksiat. Kita duduk dengan dia, saya diingatkan kita kepada maasi dan sebagainya. Ini harus kita jauhkan. Kita harus jauhkan. Tapi yang pertama sekali tadi adalah ma'iyatullah,
kebersamaan bersama Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sentiasa merasai Allah hadir dengan kita, dan kalau boleh diihkamkan dengan setiap lepas solat fardu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jangan tinggalkan paling kurang zikir dengan lidah. Kerana Imam Athaillah bin Sakandari pernah memberitahu, jangan tinggal zikir walaupun hati kita belum hadir bersama Allah, kerana mungkin satu hari lidah kita akan menyebabkan hati kita hadir bersama Allah Subhanahu wa taala, dan tinggalnya zikir langsung lebih teruk daripada berzikir tapi tidak dapat hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jam tu. Dengan itu kita mengetahui tadi bahwasanya yang pertama Imam Abdullah bin Haddad memberitahu fadilatnya dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepentingan ataupun kelebihannya adalah ma'iyatullah. Adalah dia akan mendapat ma'iyatullah, yaitu sentiasa bersama Allah Subhanahu wa taala sehingga ke tahap bila mana dia boleh berzikir kepada Allah, dengan zikir tersebut membuat dia menjauhkan diri daripada ma'asi. Menjauhkan dirinya daripada ma'asi ini adalah salah satu zikir yang terbaik. Zikir tersebut menyebabkan dia jauh daripada ma'asi. Maka dengan itu lidah penting berzikir. Begitu juga keadaan pun penting untuk berzikir. Bagaimana keadaan penting untuk berzikir? Sudah ada seorang ulama malah memberitahu tentang kelebihannya seseorang yang memakai baju agama, itu memakai gamis, memakai imamah dan sebagainya. Apakah sebabnya? Karena seorang yang memakai kamis ataupun imamah dan sebagainya lebih susah nak buat perkara yang jahat. Dia mengingatkan seseorang itu kepada kebaikan. Ada orang yang nak pakai imamah, nak pergi duduk dekat kafe, pergi melepak dan bercakap dengan duduk dengan perempuan tak pakai aurah dan sebagainya, melakukan ma'asi, pergi ke tempat-tempat yang tidak diridai Allah Subhanahu wa taala. Susah kita nak nampak. Karena dengan baju tersebut membuat dia jauh daripada Allah, daripada perkara-perkara yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pentingnya untuk kita memakai libas. Jangan kita fikir bahawasanya
baju yang ini hanya untuk orang salihin. Jadi kita bukan orang saleh, kita tak boleh pakai. Kalau kita nak menjadi orang yang saleh, kita harus berusaha. Kita harus mengambil sebab. Nak menjadi orang salihin, kita harus datang kepada masjid untuk mengagungkan Allah. Siapa saya ni tukang dosa nak datang ke masjid? Nak sembahyang waktu nanti apa orang kata? Dia melihat kepada manusia, dia melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini belum dinamakan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walau dinamakan seseorang yang nak berkembali kepada Allah, nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu pernah seorang saleh, Habib Ali bin Ja'far al-Idrus, satu orang saleh di kota di negeri Johor, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada seseorang pemuda nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan buat maasi dan sebagainya. Maka bila mana dia datang kepada Habib Ali bin Ja'far itu dan dia bertanya kepada Ali nasihat dan sebagainya, Habib Ali bin Ja'far subhanallah minas salihin, orang yang saleh. Beliau hanya memberitahu satu nasihat, pakai imamah. Jadi bila sekarang ustaz pakai imamah. Ya ini pendosa, tukang buat maasi dan sebagainya, nak kena pakai gamis dan imamah, macam mana? Pakai. Maka setiap kali dia pakai kerana dia mengagungkan dia orang saleh. Jadi setiap kali dia datang di dalam majlis, pakaian dia tu membuat diri dia tu merasa bersalah. Sehingga tidaklah dia dalam zikir, dalam majlis kecuali dia akan menangis, kecuali dia akan sujud, dia akan menangis dan sebagainya. Orang tersebut saya kenal masih di Kota Hadramaut, sampai terjumpa. Sehingga dia menyebabkan dirinya sekarang belajar di Kota Hadramaut, belajar agama di sana. Sampai ke tahap begitu. Karena siapa yang paling dekat dengan Allah? Berdosa. Orang yang merasa diri dia berdosa, maka dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau dia rasa dirinya sudah hebat, jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia rasa dirinya sudah cukup, pahalanya sudah besar, dia dengan sembahyangnya dia rasa khalas. Dan itu Sayyidina Umar bin Khattab memberitahu bahawasanya barang siapa merasakan dirinya daripada ahli syurga, maka ketahuilah dia daripada ahli neraka. Barang siapa yang merasakan dirinya alim, maka dialah jahil. Kalau dia rasa dirinya alim, maka dialah jahil. Kita dah hadir di dalam majlis ilmu, kita keluar, kita rasa diri kita lebih bagus. Hakikatnya kita lah yang paling tak bagus. Hakikatnya kita yang jahil. Seharusnya majlis ilmu, majlis zikir dan sebagainya mewariskan khasyatan di dalam hati kita, sehingga kita keluar, kita merasa diri kita lebih teruk daripada yang lain. Kita dapat beribadah, kita dapat khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keluarnya kita daripada ibadah tersebut merasakan diri kita lebih tak sempurna, merasakan diri kita penuh dengan dosa dan sebagainya. Itu baru efeknya ibadah kepada diri seseorang. Maka dengan itu baju pun boleh menjadi suatu wasilah perantara untuk dia dapat berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Paling kurang dia pakai kofiah, songkok ke paling kurang. Kalau dia waktu nak kerja itu boleh mengingatkan dirinya untuk tidak melakukan maksiat, akan menahan dirinya untuk tidak tergelincir kepada maksiat. Baik, itu yang pertama, itu fadilah taqwa, iaitu ma'iyatullah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kata Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, adalah al-ilm al-laduni. Al-ilm al-laduni seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ini salah satu kelebihannya seseorang bila mana telah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ilmu dunia ada berbagai. Paling kurang dikatakan hatinya seorang mukmin itu mengingatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Paling kurang hati yang saat dia menerima ilmu, dia mempelajari ilmu, lepas itu dia mengamalkan ilmu tersebut, khasyatan, takut kepada Allah, ikhlas karena Allah, hatinya automatically mengajarkan dia sesuatu yang dia tidak mengetahui. Bagaimana? Hati ini akan memerintahkan dia untuk nak buat apa lepas ni, lepas ni nak buat apa, lepas ni nak buat apa dan sebagainya. Ini salah satu dikatakan bahagian daripada ilmu lagi. Tidak ada siapa ajar, tetapi dia nak buat kebaikan. Maka dengan itu orang-orang salihin kadang mereka mengetahui kebaikan-kebaikan yang halus yang kadang tidak terfikir oleh manusia. Selalunya datang daripada hati. Datangnya daripada hati. Itu daripada satu segi. Dan begitu juga ilmu dunia adalah ilmu-ilmu yang tidak ada di dalam buku dan sebagainya. Ini lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi selalunya hasil daripada mengamalkan ilmu tersebut dengan ikhlas. Saat hati dah bersih, mudah dia mendapat pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah dia dapat pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu salah satu cara. Dan begitu kalau kita nak mengetahui orang yang punya ilmu laduni yang luas ini adalah Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Subhanallah, kitabnya beliau, kitab Ihya Ulumuddin terbuka. Ini ilmu daripada mana?
Kitab Ihya Ulumuddin satu kitab yang begitu agung, yang kata Imam An-Nawawi kada an yakuna Qur'anan, seolah-olah nak jadi macam Quran. Begitu agung ni kitab Ihya Ulumuddin. Dia boleh tafsil satu demi satu. Kalau kita membaca tentang penyakit hati, muhlikat di dalam Ihya Ulumuddin, kita terkejut. Daripada mana dia dapat itu? Daripada masdar mana? Daripada wattaqullah wa yu'allimukumullah. Salah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjang cerita Imam Al-Ghazali, kalau kita boleh ada waktu kita ingat kembali bagaimana cerita Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali adalah seseorang yang mengetahui ilmu yang zahir dahulu. Setelah itu diihkamkan ilmu tersebut dengan betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mendapat daripada ilmu dunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan hasil daripada ilmu tersebut, kitab yang terbesar yang beliau karang, sehingga sekarang ini masih diguna, sehingga sekarang ini masih diagungkan oleh orang-orang salihin, as-salafun salihin. Dikatakan orang yang mencintai kitab Ihya Ulumuddin adalah tanda ulama akhirah. Tapi kalau dia benci kitab Ihya Ulumuddin, dia tanda ulama dunia. Ulama dunia dia benci daripada kitab Ulumuddin. Yang ketiga inilah seperti mana saya katakan tadi, yaj'aluhu furqanan wal kafaratun li sayiat wal maghfiratu lidhunub. Dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, masuklah dia kepada yang tadi dalam hadis, yang tadi dalam tajuk yang kita ingin sampaikan tadi, iaitu apa? Dengan dosa yang diterbuat itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang dilakukan seterusnya. Salat fardunya itu menghapuskan dosa. Sehingga dikatakan dalam sebuah riwayat khabar tentang kelebihannya salat fardu, dia katakan kalau seseorang yang dibanjir atau rumahnya itu masuk air seperti airnya lautan penuh, so keluar bersih dulu, masuknya air sungai masuk ke rumahnya, keluar kosong, rumahnya kosong, tak ada apa. Betul juga salat fardu dikosongkan, bersihkan semua sekali, keluarkan semua sekali daripada kita punya dosa-dosa, tetapi secara khusus dosa-dosa kecil lah. Dosa-dosa kecil akan dikeluarkan. Maka dengan itu pentingnya kita mengagungkan salat fardu, karena kadang tidak terbiasanya menjaga lidah, menjaga mata, akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan paling kurang perkara-perkara yang difardukan oleh Allah Subhanahu dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Maka dengan itu yang ketiga tadi adalah yaj'aluhu furqanan. Seperti mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah memberitahu ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum. Yang pertama yaj'alhu furqanan, iaitu dikatakan hatinya nanti mengetahui, senang nak mengetahui apa yang baik dan apa yang jahat, apa yang baik dan apa yang buruk. Saat terjadinya sesuatu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana dia bertakwa kepada Allah, maka hatinya akan menggerakkan tidak mahu melakukan perkara tersebut. Tidak mahu mendekatkan kepada perkara yang syubha, yang haram, dan begitu juga yang syubha. Tidak mahu dekat kepada perkara tersebut kerana takwa yang ada dalam hatinya, dan begitu juga akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa, dan yang ketiga adalah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dosanya. Yang keempat kata Imam Abdullah Al-Haddad adalah selamat ini daripada api neraka. Yang kelima adalah makhrajun minasyada'id wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Seperti mana kita sentiasa mendengar ayat Al-Quran yang memberitahu tentang ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'alhu makhrajan. Akan yang pertama sekali dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu kebaikan, pintu dipermudahkan segala urusan. Zaman sekarang ni zaman yang manusia berada di dalam keadaan banyaknya stres, banyaknya problem dan sebagainya. Di mana seseorang nak mendapat hilangkan segala problem dan stres ini? Bukan dengan pergi dengar ada syarahan apa tertentu itu dan sebagainya, ini ubat stres lah dengan doktor. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, saat kita mengetahui bahawasanya Allah berkata ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kebahagiaan apa yang seseorang ingin capai dengan harta, dengan wang dan sebagainya? Bukankah yang seorang mukmin itu inginkan adalah ketenangan? Ketenangan daripada mana? Ketenangan tidak akan dapat daripada mana pun kecuali dengan Allah. Habis. Titik. Harus kita percaya dan kita yakin. Mahmakan dapatlah dunia sebanyak mana pun, kita harus mengetahui ketenangan hanya akan didapati bila mana dia tenang dengan Allah. Habis. Nak tes, nak uji, duduk di dalam masjid. Kalau tidak tenang di dalam masjid, bermakna belum tenang dengan Allah. Maka itu dikatakan orang munafik bila mana duduk di dalam masjid seperti burung yang nak keluar daripada sangkar, duduk dalam sangkar, tak boleh tahan, nak keluar cepat.
Tapi seorang yang mukmin seperti duduk dalam taman, dia rasa tenang sampai dia di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nanti kita akan sambung dalam hadis yang lain. Nabi SAW memberitahu tentang abghadul makan, tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, pasar-pasarnya dan sebagainya. Karena tempat tersebut sebagai seorang yang mencintai dunia, terikat dengan dunia, tidak akan tenang kat situ. Tetapi yang mencintai Allah tidak tenang. Karena dia inginkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu kelebihan seseorang yang rajulun mu'allaqun bil masajid. Qalbuhu, hatinya terikat dengan masjid. Hakikatnya terikat dengan siapa? Adakah terikat dengan masjid itu sendiri? Terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketenangan harus dicapai melalui beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ibadah tersebut mewariskan ketenangan di dalam hati. Paling kurang seperti mana saya katakan, yaitu al-faraid. Fardu ain ini yang paling penting. Jangan dia masuk cepat-cepat. Dia tahu salat fardu terus stop. Ini kita nak berhadap dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berada dalam keadaan ajalah, cepat di dalam salat, kita tidak akan tenang di dalam salat. Kita tidak akan berhadir hati kita di dalam salat. Saat kita tidak hadir dalam hati dalam salat, jangan harap kita akan mendapat ketenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan perumpama orang yang tidak hadir hatinya di dalam salat seolah-olah menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Kau mengedepankan ibadah di dalam keadaan tidak hadir bersama Allah, itu seolah-olah kita tidak mempunyai adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mempunyai adab kepada Allah Subhanahu wa taala, hadir hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Imam Al-Ghazali memberitahu, seseorang yang hadir di dalam salatnya perumpama dia nak memberikan hadiah kepada raja, hadiah tersebut seperti kuda ke dan sebagainya, tapi yang masih hidup. Tapi nak bagi kepada kuda, dia bagi kuda yang dah mati mayat. Ini apa nak buat? Berubah kan? Kadang-kadang itu dikatakan banyaknya musibah dan bala terjadi karena kekurangannya orang yang hadir di dalam ibadahnya. Hadir di dalam ibadahnya, itu sebab. Bahkan dikatakan salah satu sebabnya juga untuk dihilangkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah ayat ini memberitahu ia akan keluarkan dia daripada segala makhrajan, daripada syadaid. Musibah dan bala akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala berkat takwa kepada Allah. Stres dan sebagainya akan dikeluarkan. Segala stresnya adalah karena apa? Karena bertakwa kepada Allah. Dan begitu juga rizquhu, rizkinya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita betul kena ambil asbab, tetapi jangan kita tinggal musabbibil asbab. Kita betul kena ambil asbab, bekerja dan sebagainya, tetapi kalau kita tinggalkan salat fardu bermakna kita bohong. Kalau kita tinggalkan salat fardu, kita bermakna kita bohong di dalam mengambil asbab. Kalau kita mengambil duit riba, kita bohong di dalam mengambil asbab. Kalau kita menggunakan duit tersebut di dalam ma'asi, kita bohong di dalam mengambil asbab. Orang yang benar mengambil asbab harus diagungkan musabbibil asbab. Harus diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu kata ulama, pagi bacaan wirid ini pagi antara lepas sembahyang subuh sehingga sebelum matahari naik, ini orang yang baca, kerana Nabi SAW memberitahu bahawasanya barang siapa yang berzikir ataupun membaca wirid dan sebagainya, duduk antara subuh ni sampai kepada matahari, lepas itu dia solat 2 rakaat atau 4 rakaat, seolah-olah dia dah buat haji dan umrah tamah dalam hadis. Seolah dah sempurna haji dan umrah 3 kali. Nabi SAW memberitahu khabar gembira. Kata ulama, waktu pagi itu iaitu daripada subuh sehingga naik matahari, rezeki. Siapa yang membaca daripada zikir dan wirid, zikir seperti mana kalau boleh dibaca dah daripada kitab Imam Abdullah bin Haddad, ada Khulasatul Madad yang dikumpulkan oleh guru kami Habib Umar Muhammad bin Salim Habib. Di dalam situ ada satu wirid dipanggil Wiridul Latif. Wiridul Latif ni adalah kumpulan daripada doa-doa Nabi Muhammad SAW. Daripada pagi apa yang dibaca dan dikumpulkan jadi satu. Paling kurang kita baca itu, ataupun kita baca daripada banyaknya hadis itu ada. Kita boleh buka dalam buku Kitab Al-Azkar karangan Imam Nawawi, memberitahu apa yang harus kita baca, zikir dan sebagainya. Dikatakan pagi zikir hissi, zikir untuk yang luar, zikir daripada makanan dan minuman dan sebagainya. Antara asar dan maghrib, sesiapa yang berzikir pada waktu tersebut mendapat rezeki ma'nawi, rezeki batin, akan menguatkan batinnya. Dan dikatakan bahawasanya orang yang membaca wirid dan zikir sewaktu subuh dan menaik matahari ini adalah lebih dijamin rezekinya daripada orang yang keluar
tetapi dia ada bacaan zikir. Maksud dia mengambil sebab dia keluar untuk bekerja. Orang yang baca wirid dan zikir sebelum dia keluar, ini lebih yakin, dia punya rezeki dia lebih terjamin daripada orang tersebut. Kata ulama. Bukan apa sih, katanya ulama. Ini dia ambil dua-dua. Dia mengambil sebab dan dia tidak meninggalkan musabbabil asbab. Maka dengan itu dikatakan ulama bahwasanya barang siapa yang tidur lepas salat subuh, jangan kamu tertipu dengan rezeki dia. Kalau dia kaya pun duitnya tidak ada barakah. Orang yang tidur lepas sembahyang subuh, dia katakan duitnya tidak ada barakah. Dan itu orang salih dahulu tak tidur lepas sembahyang subuh, especially sebelum naik matahari. Lepas naik matahari, tak apalah. Waktu duha, waktu isyraq dan sebagainya. Tetapi waktu ni waktu yang paling fadilah. Pas sembahyang subuh sampai sebelum waktu naik matahari. Ini waktu fadilah, sebaik-baiknya kita berada dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir dan sebagainya. Baik. Itu nombor 5, iaitu daripada rezeki dan dikeluarkan daripada segala perkara. Dan nombor 6 adalah akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala syurga. Dan yang ketujuh adalah karamatul mukmin, iaitu adalah kemuliaannya seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti mana kita mengetahui, kemuliaannya seseorang bukanlah dengan dia punya duit, bukanlah dengan dia punya nasab, bukanlah dia punya harta, bukanlah dia punya pangkat, tetapi takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin waktu tidak berapa mencukupi, tetapi secara ringkas sekarang kita sudah mengetahui sedikit sebanyak bab takwa kepada Allah. Bab yang kedua, seperti mana tadi dalam hadis Nabi SAW memberitahu tentang setiap pahala dan ibadah akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosanya akan dihapuskan dengan ibadah. Yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berakhlak dengan akhlak yang mulia sesama manusia. Bila mana kita berkata tentang akhlak, kata Imam Al-Ghazali terbahagi kepada dua. Satu, akhlak antara dirinya sendiri, dan kedua, akhlak antara dirinya dengan manusia. Antara dirinya sendiri dan antara dirinya dengan manusia. Akhlak antara dirinya sendiri adalah harus dia memperbaiki dirinya. Dan dikatakan akhlak yang sebenar adalah saat hatinya bersih. Saat hatinya bersih, dia mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama seperti seseorang yang memaksa dirinya memakai akhlak yang baik. Seseorang yang mengetahui keagungan Allah hasil daripada taubat yang benar, taubat yang betul-betul tahqiq kepada Allah Subhanahu wa taala, sifat dan akhlaknya sebenarnya akhlak yang betul, yang asli. Karena kebersihan hatinya, maka dia akan buat baik kerana Allah. Tetapi kalau hatinya belum bersih, ini perumpama, karena akhlak ini kata ulama pemberian daripada Allah. Akhlak merupakan apa? Pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau nak pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, perumpama seperti saya sentiasa berkatakan, mangkuk ni. Kalau kita nak madu, kita pergi kepada ibu kita nak mangkuk, nak madu. Kalau mangkuk tersebut kotor, ibu tidak akan tuangkan madu. Dia kata pergi basuh dulu. Begitu juga akhlak. Akhlak pemberian daripada Allah, pemberian daripada Ilahi. Pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Nak dapat akhlak yang baik, bersihkan hati. Bersihkan hati dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengetahui penyakit-penyakit hati. Maka dengan itu dikatakan ilmu yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, seperti mana Nabi SAW memberitahu, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mempelajari ilmu itu adalah fardu kepada setiap muslim. Dan dalam riwayat yang lain diberitahu muslimin wa muslimah. Kata ulama ittifaqan, jumhuriyatul ulama memberitahu 3 jenis ilmu. Ilmu yang pertama adalah ilmu yang berkaitan dengan akidah wa tauhid. Yang kedua adalah ilmu yang berkaitan dengan asy-syariah, daripada hukum, ahkam, agama, daripada rukun al-Islam itu. Dan yang ketiga ilmu al-qulub. Yang ini yang zaman sekarang dia tertinggal. Ataupun boleh dinamakan ilmu at-tasawuf. Zaman sekarang orang tidak mahu percaya daripada tasawuf. Ianya bahagian daripada ilmu yang ketiga, ilmu tasawuf. Siapa nak namakan ilmu tasawuf, namakan ilmu tasawuf. Nak namakan ilmu al-qulub, siapa nak namakan ilmu tazkiyah, ilmu tazkiyah.
Ianya adalah apa? Nak membersihkan hati, dan ianya lebih kepada rukun agama kita yang ketiga, iaitu al-ihsan. Rukun agama kita ada berapa? Ada 3. Yang pertama apa? Islam, wal iman, wal ihsan. Islam yang berkaitan dengan syariat kita. Agama kita, bagaimana kita nak mempelajari daripada fiqh, daripada hukum, hakam, salat dan sebagainya. Tidak akan dapat kita mencapai iman kepada Allah kecuali kalau kita dah mempelajari daripada Islam, daripada syarat salat dan sebagainya. Dan begitu juga akidah dan tauhid kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dapat kita masuk kepada peringkat yang seterusnya, iaitu bab ilmu qulub, ilmu tasawuf ini, kecuali kita masuk kepada pintunya tadi. Pintunya ada pada syariat. Pintunya adalah kita mencari. Dengan itu kalau kita tengok orang yang bercakap bab tasawuf tetapi syariatnya tidak benar, salatnya tidak benar, ini bohong. Karena ianya adalah yang nombor 3, peringkat yang besar. Ilmu tasawuf ini adalah satu perkara yang besar. Ilmu qulub adalah satu perkara yang besar. Itu bahagian daripada rukun agama yang ketiga. An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Suatu kalimat yang pendek tetapi mempunyai makna yang begitu dalam, yang begitu besar. Yang mana ianya lebih kepada hati. Karena apa? Seseorang bila mana kata Nabi SAW, an ta'budallaha ka'annaka tarah, kau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Ini apa? Kalimat agung. Kalimat begitu agung di sisi Allah SWT. Fa in lam takun tarah, kalau engkau tidak nampak Allah, fa innahu yarak, ketahuilah Allah melihat kita. Macam mana nak melihat Allah? Kita duduk, hati kita merasa kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan inilah hakikat ketakwaan yang sebenar. Bila mana tidak ada ni tasawuf di dalam kehidupan kita, inilah yang terjadi daripada banyaknya ibadah adat. Maka dengan itu memperbanyak lagi orang yang berdebat. Karena apa? Ibadah dah bila mana dah jadi adat, maka di dalam hatinya dah tak ada lagi dah keagungan. Maka yang jadi keagungan itu kat lidah. Berdebat sana, kutuk sana, maki sini, itu dan sebagainya. Tetapi saat orang yang beribadah, maka dengan itu orang-orang salihin dahulu banyak suka menyendirikan diri, banyak suka berfokus kepada diri sendiri karena mengetahui banyaknya aib, banyaknya keburukan diri. Setelah mengetahui daripada ilmu qulub ini, mengetahui adanya keburukan-keburukan hati. Baik, kita sekali lalu daripada Imam Al-Ghazali memberitahu ada 10 asas penyakit hati. 10 asas penyakit hati. Mungkin tidak ada waktu untuk kita nak jelaskan satu persatu. Tetapi ini adalah satu bab yang begitu besar. Kata Imam Al-Ghazali yang pertama adalah 4 asas. Tetapi yang di sini dalam satu kitab Imam Al-Ghazali beritahu ada 10 asas. Yang 10 ini menjadi asas dan terbukanya lagi, ada lagi setelah daripada setiap satu tersebut ada lagi dengan cabang-cabangnya dan sebagainya. Tetapi paling kurang kita mengetahui 10 asas ini. Kita tidak akan menceritakan tentang akhlak yang baik, tetapi kita nak menceritakan tentang akhlak yang buruk dahulu. Karena apa? Dengan akhlak yang buruk ini kalau dah hilang, mudah akhlak yang baik masuk. Kita mempelajari akhlak yang baik itu dan sebagainya, tetapi akhlak yang buruk kita tak mempelajari. Ini yang jadi bahaya. Karena penyakit hati ini lebih bahaya daripada penyakit yang zahir. Ada di dalam diri kadang kita tak sedar. Kita kadang sombong tapi kadang-kadang kita tak sedar. Makanya itu perlunya kata ulama dahulu, duduk dengan guru. Guru ini akan menjadi seseorang yang akan mencerminkan dirinya, sehingga dia akan melihat bila mana dia sentiasa melihat gurunya ini, dan dia hadirkan hatinya bersama Allah Subhanahu wa taala, maka seolah-olah peringatan daripada guru adalah untuk dirinya sendiri. Dia akan ingat, ya Allah, aku penuh dengan dosa, aku penuh dengan, sehingga dia memperbaiki dirinya sedikit demi sedikit sehinggalah dia menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah. Kalau dia tak ada guru, ada teman. Teman yang baik akan ingatkan kita, bukan sentiasa memuji, masya-Allah, tapi memberitahu kita one to one, pergi nasihat kalau ada keburukan. Yang itu Sina Umar Ibn Abdul Aziz atau Sina Umar bin Khattab sentiasa memberitahu, siapa yang boleh memberitahu aku keburukan diri aku akan berikan hadiah. Tolong minta nasihat selalu, kat mana ada keburukan tolong beritahu. Nak mengetahui keburukan diri sendiri. Zaman sekarang kalau kita beritahu atau daripada nasihat yang umum, ini komplain, tak boleh nak menerima. Orang yang sombong tak boleh nak menerima hak, tidak boleh nak menerima nasihat. Tetapi orang yang rendah hatinya senang nak menerima kebaikan dan sebagainya. Maka dengan itu kalau kita ada teman yang saleh, teman yang sentiasa memberitahu kepada kita, menegur kita kalau kita ada salah dan sebagainya, itu paling kurang. Dan kalau kita tak ada, itu yang kedua. Kalau kita tak ada juga, paling kurang kita bermuhasabah diri kita jadi teman kita adalah Al-Quran Karim. Al-Quran Karim boleh mengingatkan kita saat kita merasa peringatan Al-Quran, peringatan Allah kepada kita.
Dengan itu kita dapat mengubahkan diri kita dengan Al-Quranul Karim. Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, adalah fi syarrihit ta'am. Dikatakan Imam Al-Ghazali adalah makanan. Makanan adalah sesuatu yang fitrah kita sebagai manusia harus makan dan minum. Seperti mana kata ulama, makanan dan minum ini terbahagi kepada dua. Makanan yang zahir yang diperlukan, seperti mana makan minum kita. Dan makanan yang batin, kepada makanan ruh kita, adalah zikir dan ibadah. Dan zikir dan ibadah adalah merupakan makanan kepada batin kita. Di dalam makanan ini, Nabi Muhammad SAW memberitahu bahawasanya di dalam sebuah hadis, sesungguhnya syaitan ini majri, dia berjalan di dalam dirinya seseorang, majri dam, seperti perjalanannya di dalam darahnya seseorang. Fadayyibuhu bil ju'i wal 'atash. Maka lemahkan dia dengan lapar dan haus. Maka dengan itu kelebihannya puasa. Katakan dahulu kalau seseorang yang belum berkahwin, kalau nak menahankan dirinya, maka dia berpuasa. Karena apa? Dengan puasa akan dia mudah untuk menahan dirinya daripada maasi. Bahkan kekenyangan dikatakan adalah punca terbesar segala maasi. Kekenyangan itu kekenyangan yang terlebih. Kekenyangan yang terlebih, yang dia paksa diri dia sampai makan. Dan kita harus i'tidal. Agama kita ni agama yang tengah. Jangan kita makan sampai terlalu kenyang, jangan sampai terlalu lapar, tengah-tengah. Sebagai seorang manusia harus mempelajari walaupun daripada perkara yang basic seperti begini. Makanan yang tengah-tengah, karena apa? Dengan tidak terlalu kenyang, maka seseorang itu akan dapat menjaga sedikit sebanyak daripada jawarihnya. Dikatakan bila mana syabi'al batn ja'al jawarih. Kalau perut dah kenyang, maka lapar semuanya jasadnya. Matanya lapar nak memandang kepada maasi. Lidahnya lapar nak bercakap perkara yang tidak manfaat, berkutuk dan sebagainya. Telinganya suka nak mencari maasi dan sebagainya. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib dia beritahu, tidaklah aku ni kenyang kecuali aku akan terfikir untuk nak buat maasi. Kalau dah betul-betul kenyang sangat-sangat, terlebih kenyang, aku akan terfikir buat maasi. Maka dengan itu dikatakan jangan kita sampai kepada tahap terlalu kenyang sehingga dengan itu kita akan memikir kepada maasi dan sebagainya. Yang kedua adalah fi syarrihil kalam, iaitu tentang percakapan. Kata Imam Al-Ghazali, lidah kita tadinya tentang makanan. Bahkan dikatakan makanan tadi segala hal yang berkaitan dengan dunia, hubbud dunia, mencintai dunia dan mencintai harta, selalunya hasilnya daripada makan. Karena makanan itu yang akan mewariskan dia nak lebih kepada syahwatnya, nikah, dan begitu juga harta, tamaknya di dalam harta, semuanya karena disebabkan makanan. Tapi kalau dia dapat menahan, sesuatu dipentingkan di dalam Islam kita, adanya bulan Ramadan sebetulnya untuk tarbiyah kita. Hakikat adanya bulan Ramadan, adanya kalau orang membiasakan diri Isnin dan Khamis berpuasa, tarbiyah diri kita supaya tidak kita tamak, supaya tidak kita terlebih, tapi dapat kontrol diri kita. Yang kedua adalah syarrul kalam. Syarrul kalam iaitu banyaknya bercakap percakapan yang tidak ada manfaat. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW memberitahu, la tuksirul kalam. Jangan terlalu memperbanyakkan percakapan yang tidak ada manfaat. Karena kathratul kalami yuqassil qalb. Sesungguhnya banyaknya bercakap percakapan yang tidak ada manfaat akan mengkeraskan hati seseorang. Wa inna ab'adul nasi minallah al-qalbul qasi. Orang yang paling jauh daripada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang hatinya keras. Maka dengan itu lidah kita, punca daripada kita tidak ihkam lidah kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurangnya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lidah kita ini cepat nak berkutuk dan sebagainya. Bahkan dikatakan disebabkan kadang kita fudul. Percakapan kita ini perkara-perkara yang tak ada manfaat dahulu. Lepas itu daripada tak ada manfaat, dia membawa kita sedikit demi sedikit kepada nak cerita buat orang lain. Su'udzan, akhirnya buruk sangka kepada orang lain. Lepas daripada buruk sangka, dia fitnah pula orang lain. Lepas daripada fitnah, dia bercakap ghibah, namimah dan seterusnya. Sehingga itu Nabi SAW beritahu sebanyakannya orang yang berada dalam neraka karena apa? Karena lidahnya. Karena lidahnya punca terbesar seseorang berada di dalam api neraka, wal'iyadzubillah. Maka dengan itu pentingnya kita di dalam menjaga lidah kita. Yang ketiga adalah al-ghadab, kemarahan. Kemarahan di dalam agama kita harusnya di'tidal.
Kemarahan iaitu digunakan sesuatu untuk Allah. Maknanya dia marah kerana Allah, dibenci kerana Allah, dia mencintai kerana Allah, dia melakukan semuanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang yang tidak ada tarbiyah, tidak ada tazkiyah, kerja dia lepaskan kemarahan sahaja, maka kemarahan tersebut boleh menjadi punca banyaknya lagi penyakit-penyakit yang tidak benar kepada dirinya. Punca menjadi dia semakin sombong, semakin dan sebagainya. Maka dengan itu kemarahan, seperti mana Nabi SAW bila mana bercakap tentang hukum agama, maka SAW akan marah. Melanggar perintah agama dan sebagainya, perkara-perkara yang berkaitan dengan sesuatu yang menjadi tidak diridai Allah Subhanahu Wa Taala, dibenci oleh Nabi SAW. Tetapi sesuatu yang berkaitan dengan muamalatul insan dan sebagainya adalah bahkan bab dirinya sendiri dia tidak akan peduli. Dikutuk dan dimaki dia tidak akan peduli. Tapi bila mana berkaitannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka di situ adanya kemarahan. Maka dengan kemarahan ini dikatakan bahawasanya marah ini adalah api. Marah ini dikatakan adalah api. Api yang tersambung uratnya dengan syaitan. Dikatakan urat dengan syaitan. Jadi ada satu urat ni dia beritahukan dia menyambung kepada syaitan. Saat orang itu marah, dia nanti di-connect dengan syaitan. Saat dia connect dengan syaitan, jadi kalau kita tengok orang yang marah nanti dia akan berubah. Wajahnya kadang berubah. Nanti kadang matanya jadi merah, wajahnya jadi pucat dan sebagainya. Dengan itu kadang dia jadi tak sedar apa dia buat. Karena kemarahan yang dia ada tu, dia menjadikan dirinya itu tak sedar, seolah-olah mabuk. Kadang kita tendang benda yang tak ada kaitan, kita pukul, kita maki dan sebagainya. Tetapi dah lepas daripada marah, baru kita terfikir, ya Allah, apa aku buat? Dikatakan bahawasanya saat ada marah itu syaitan connect dengan dia, sehinggalah syaitan akhirnya dapat menguasai dirinya. Dengan itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita bila mana seseorang marah apa dibuat. Ada cara-caranya dalam agama. Daripada dia berwudu, yang berdiri dia duduk, yang duduk dia baring dan sebagainya, untuk menghilangkan. Karena apa? Ini connection dengan syaitan rajim. Sehingga dalam sebuah hadis dikatakan bahawasanya Sayyidina Aisyah bersama Rasulullah SAW, pernah Sayyidina Aisyah marah kepada Rasulullah SAW, maka dia beritahu, Nabi SAW memberitahu sesungguhnya kemarahan ini datangnya daripada syaitan. Nabi Muhammad kata, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Sayyidina Aisyah terkejut. Adakah syaitan? Maksudnya dia semua manusia mempunyai syaitan. Jadi engkau pun ada kata Sayyidina Aisyah. Aku ada, tapi aku telah Allah SWT selamatkan. Artinya ada dua, Allah telah selamatkan daripada kejahatannya. Ada yang riwayat yang lain dikatakan bahawasanya Allah telah selamatkan, Allah telah masukkan dia dalam agama Islam. Taib itu adalah kemarahan. Dan yang keempat adalah al-hasad, kedengkian. Dengkinya seseorang kepada orang yang lain. Bila mana kita dengki kepada seseorang lain, kita tidak akan tenang. Kita tidak akan tenang. Seseorang yang dengki kepada orang yang lain ini, hidupnya berada dalam keadaan sengsara. Hidupnya berada dalam masalah, walaupun dia ada harta dan sebagainya, hidupnya tidak akan tenang. Kita tidak ada beberapa waktu untuk nak menjelaskan satu demi satu. Yang kelima adalah al-bukhul, bakhil, sifat bakhil, dan mencintai harta. Terlalu mencintai harta sehingga tak mau nak keluarkan walaupun sedekah dan sebagainya. Ada yang sampai ke tahap tak mau nak keluarkan harta zakat. Zakat yang wajib tidak mau dikeluarkan dan sebagainya. Ini kunci kepada akhlaqul madhmumah. Sifat yang buruk ini kunci daripada kebakhilan. Bahkan dikatakan salah satu sifat yang paling buruk adalah bakhil, al-bukhul. Sehingga dikatakan bahawa Nabi SAW pernah memberitahu, panjang ceritanya, dikatakan adakah ada lebih teruk daripada sifat yang begitu, iaitu sifat buruk yang lebih begitu. Sifat bakhil ini daripada puncak segala sifat paling teruk. Sifat bakhil. Maka dengan itu jangan kita membiasakan diri kita begitu tamak harta, membiasakan diri kita dengan memberikan sedekah, sekarang keluarkan sedekah dan sebagainya, untuk kita tidak terikat kepada uang dan harta, tetapi kita terikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam adalah mencintai pangkat, hubul jah. Mencintai pangkat ini dikatakan lebih tinggi daripada mencintai harta. Orang yang mencintai pangkat kadang sanggup untuk meninggalkan syahwat-syahwatnya. Sanggup meninggalkan syahwat nikah dan syahwat makan dan minum demi untuk mendapat pangkat dan sebagainya. Dan itu yang keenam. Dan yang ketujuh adalah hubud dunia. Yang tadi cinta harta, yang ketujuh hubud dunia. Hubud dunia lain. Hubud dunia ini mencintai dunia. Mencintai dunia termasuklah mencintai harta, mencintai pangkat dan sebagainya. Tetapi ini lebih kepada mencintai kekal kat dunia. Dia nak duduk dekat dunia.
Dia tak mau nak pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itu dikatakan orang arifin, saat mereka meninggal, itu hari yang kegembiraan bagi mereka. Kerana apa? Mereka nak jumpa kepada Allah. Tetapi bagi orang-orang yang ahli dunia, yang betul-betul cinta dunia, dan tak mau. Aku baru dapat harta, aku baru dapat semuanya, takkan aku nak kena pergi sekarang. Jadi dia tak mau nak jumpa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lainlah kalau dia takut kerana kurangnya pahala dan sebagainya, takutnya orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu lain. Tetapi takut kerana apa? Takut ini duit dan harta aku baru dapat. Aku baru dapat duitnya, aku tak dapat guna pun lagi, aku dah akan mati. Bagaimana? Itu yang menjadikan banyak orang su'ul khatimah. Su'ul khatimah kerana cinta dunia. Iaitu dia nak segala dunia, dia nak hartanya, duitnya, rumahnya, keretanya, daripada anak-anak dan sebagainya. Dia nak kekalnya diri itu di dunia, membuat kebanyakannya manusia mendapat su'ul khatimah sebab daripada hubbud dunia. Maka dengan itu kita harus sentiasa menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita mencari rezeki dan sebagainya, kalau kita tidak dapat dan sebagainya, kita mengatakan kita serah. Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur. Kalau dapat alhamdulillah, tak dapat pun alhamdulillah. Sentiasa menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor 8 adalah al-kibir, sifat sombong. Nombor 8 adalah sifat sombong, al-kibir. Sombong kepada orang lain. Kadang sombong disebabkan daripada ibadahnya dia. Ibadahnya dia membuat dirinya semakin sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semakin sombong kepada makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga sombong kerana harta. Kalau dia mempunyai banyak harta dan sebagainya, dia merasa sombong kepada orang lain. Maka dengan itu dalam hadis Nabi Muhammad SAW memberitahu bahawasanya tidak akan masuk syurga seseorang yang mempunyai mithqala dzarratin min kibir. Sedikit walaupun seperti biji sawi, dia tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor 9 adalah al-ujub, bangga diri terhadap ibadah, bangga kerana ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu dengan ibadah ini merasa dirinya lebih hebat dan sebagainya. Dan ini semua penyakit iblis. Al-ujub, kibir, ini semua penyakit daripada penyakit iblis. Dan yang terakhir sekali adalah riya. Riya juga adalah bahagian daripada kesombongan seseorang, baik antara dia dengan manusia ataupun baik dengan dia dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia. Dia merasakan dirinya lebih baik dan menunjuk-nunjuk dan sebagainya. Ini orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu. Hakikat orang-orang yang mempunyai penyakit-penyakit ini adalah sentiasa selalunya hasil daripada kekurangannya tarbiyah. Kekurangannya tarbiyah ataupun kekurangannya dia duduk dengan orang-orang yang saleh. Maka dengan itu, bila mana kita ingin bertaubat, bila mana kita ingin berubah, kunci yang pertama adalah mencari teman yang baik. Dengan itu Nabi Muhammad SAW memberitahu agamanya seseorang. Ini semua ni berkaitan dengan agama kita. Agamanya seseorang, kata Nabi Muhammad SAW, adalah berada di mana? Al-mar'u ma'adin khalilih. Agama seseorang itu ada pada siapa? Ada pada temannya. Dia nak jadi orang yang jahat, teman dia siapa? Kita lihat temannya siapa. Kalau temannya orang jahat, maka dia bakal jahat. Kalau temannya adalah orang yang betul-betul agungkan dunia, kebanyakan waktu dia duduk dengan teman dia tersebut, pasti akan diwariskan daripada sifat dan akhlak tersebut kepada dirinya. Karena sifat dan akhlak paling cepat didapati melalui teman. Percakapan teman, dengarnya percakapan teman dan sebagainya akan cepat berpindah akhlak tersebut. Sifat tersebut ni adalah sifat, ni dikatakan adalah sifat ni duduk dalam diri manusia. Dia berpindah-pindah. Orang yang ada sabar berpindah. Dengan itu rahsianya firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya nak pergi mana? Nak meningkatkan tahap-tahap iman kita kepada Allah, nak meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu. Nak pergi mana? Kunu ma'as shadiqin. Duduk bersama orang yang jujur. Orang yang ikhlas, kamu akan dapat ikhlas. Duduk sama orang yang sabar, kamu akan dapat sabar. Duduk bersama orang yang sentiasa pergi sembahyang ke masjid, insya-Allah kamu akan sembahyang di masjid. Duduk di dalam majlis, alhamdulillah sekarang kita dapat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di masjid bersama-sama majlis ta'lim. Kalau dia mempunyai teman yang dia berada dalam majlis ta'lim, majlis zikir, maka sudah tentu teman tersebut tidaklah akan mengingatkan dia kepada dunia, tetapi lebih akan ingatkan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan duduknya kita di dalam majlis-majlis seperti begini adalah majlis yang diagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itu kita mengambil kesempatan untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dia kabulkan segala hajat kita, dia kabulkan doa kita. Karena berkumpulnya kita dalam majlis seperti begini adalah majlis yang kita punya tujuan adalah Allah.
kita berzikir kepada Allah, para malaikat hadir di dalam majlis-majlis kita seperti begini, maka jangan kita tinggalkan, walaupun mengambil ilmu-ilmu yang bermanfaat, jangan pun kita tinggalkan perkara yang berkaitan dengan doa, meminta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ilmu ni kadang masuk, kadang keluar kiri pun boleh jadi juga. Jadi kita minta dengan supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mengurniakan kita hidayah, dan menjadikan segala sebab yang kita keluar ni adalah sebab untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم إنا نسألك أن تتوب علينا توبة نصوحا زكنا بها جسما وقلبا وعقلا وروحا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كما جمعتنا يا الله في هذا المسجد العظيم أن تجمعنا يا الله مع حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تهدينا وأن تهدينا الحاضرين الحاضرات إلى طريق الحق إلى طريق الصواب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا لكل خير وعنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم تب علينا وارزقنا كمال الإخلاص والصدق معك في جميع أحوالنا كلها ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا كمال التخلي من جميع الأخلاق المذمومة، وارزقنا كمال التحلي بجميع الأخلاق المحمودة، واحفظ لساننا واحفظ جوارحنا كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. وارزقنا كمال المراقبة، وارزقنا كمال الإخلاص والصدق معك يا حي يا قيوم يا الله. اللهم اجعل لساننا ذاكرا وقلبنا خشوعا وخاشعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا كمال الإخلاص والحضور التام والدائم معك يا رب العالمين، معك من لطف العافية برحمتك يا حي يا قيوم يا الله. اللهم احي قلوبنا بما احييت قلوب الصالحين من عبادك، ووفقنا لكل خير كما وفقت عبادك الصالحين من عبادك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا الله بما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد وعبادك الصالحين، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Rabbal Alamin, agar Engkau mengampuni segala dosa kami ya Allah, kedua ibu bapa kami ya Allah, hadirin dan hadirat yang hadir pada malam ini ya Rabbal Alamin, muslimin dan muslimat di mana saja mereka berada ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, seperti mana Engkau telah memberikan kami taufik dan hidayah untuk kami dapat datang bersama-sama duduknya kami di dalam rumahmu ya Allah, maka kabulkanlah segala doa kami, kabulkanlah segala hajat kami, bersihkanlah hati kami ya Allah, jadikanlah majlis ini, jadikanlah ilmu yang telah disampaikan ini ilmu yang bermanfaat kepada kami ya Allah, ilmu yang akan semakin mendekatkan diri kami kepadamu ya Rabbal Alamin. Bersihkanlah hati kami ya Allah, bersihkanlah jiwa kami ya Rabbal Alamin, jadikanlah kami orang-orang yang ahli khusyuk, jadikanlah kami orang-orang yang ahli ikhlas, jadikanlah kami orang-orang yang ahli sidq ma'aka ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah agar Kau bersihkan hati kami ya Allah, masukkanlah dalam hati kami kecintaan kepadamu ya Rabbal Alamin, kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurniakanlah kami ketakwaan yang benar kepadamu ya Rabbal Alamin, ketakwaan yang sedih kepadamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kurniakanlah kami kepada ikatan cinta kepada kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurniakanlah sifat dan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kami dan keluarga kami dan teman-teman kami dan hadirin dan hadirat kami dan umat muslimin dan muslimat ya Rabbal Alamin, di negeri kita khasah dan di negara kita berahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, kembalikanlah kami ya Allah kepada jalan yang Kau ridai ya Allah, jalan yang Kau ridai ya Rabbal Alamin, jalan yang Kau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ridha. Jadikanlah umat muslimin dan muslimat secara khususnya di negara kami ya Allah, semuanya bersatu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Satukanlah hati kami dalam ketaatan ya Allah, satukanlah hati kami dalam mahabbah kecintaan kepadamu ya Rabbal Alamin, satukanlah hati kami dalam keadaan rahmah kepadamu ya Rabbal Alamin, rahmah sesama manusia, rahmah sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kurniakanlah kami ikatan yang begitu kuat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami dapat mewariskan mendapat warisan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik daripada ilmu, baik daripada amalan, baik daripada sifat dan akhlak berahmatika ya arhamar rahimin. Kurniakanlah kami taubatan nasuha, zakina biha jisman wa qalban wa 'aqlan wa ruha. Kurniakanlah kami taubatan nasuha ya Allah, taubat kepada diri kami ya Allah, taubat kepada jasad kami ya Allah. Tidak lagi mata kami memandang kepada maasi ya Rabbil Alamin, tidak lagi telinga kami mendengar kepada perkara yang tidak diridai olehmu ya Allah, tidak lagi hati kami memikir kepada perkara-perkara yang tidak Engkau ridai ya Rabbil Alamin. Ya Allah, kami memohon
kepada-Mu ya Allah, seperti mana Engkau telah memberikan kelazatan di dalam bermunajat kepada-Mu kepada orang-orang salihin sebelum kami, maka berikanlah juga kepada kami ya Allah, kami dan hadirin dan hadirat birahmatika ya arhamar rahimin, kelazatan yang menjauhkan diri kami daripada kelazatan dunia, kelazatan yang akan menjauhkan diri kami daripada kemaksiatan ya rabbal alamin, kelazatan yang akan meningkatkan lagi tahap ubudiyah kami kepada-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami mengambil asbab untuk kami berdoa kepada-Mu dan munajat kepada-Mu, dan kami meyakini bahwasanya Engkau melihat kepada kami, dan Engkau mendengar kepada kami, dan Engkau mengetahui segala keadaan kami. Mantapkanlah hati kami dengan penuh keyakinan kepada-Mu ya Allah, mantapkanlah iman kami ya rabbal alamin, kurniakanlah kami muraqabah, sentiasa merasakan kehadiran-Mu ya rabbal alamin, sentiasa merasakan khusyuk di dalam salat kami ya rabbal alamin, sentiasa merasakan khusyuk di segala ibadah-ibadah yang kami lakukan ya rabbal alamin. Kami memohon kepada-Mu ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang tawadhu', orang-orang yang sentiasa mengagungkan-Mu ya Allah, orang yang sentiasa mengetahui bahawasanya Engkaulah yang maha kuasa, Engkaulah yang maha esa, Engkaulah yang maha pemurah lagi maha pengasih dan maha penyayang, sehinggalah hati kami sentiasa mempunyai keyakinan yang kuat kepada-Mu dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kurniakanlah kami taufik untuk sentiasa digerakkan kepada perkara-perkara yang baik, digunakan lidah kami kepada perkara yang baik, digunakan mata kami kepada perkara yang baik, digunakan jasad kami semuanya untuk perkara yang baik, sehinggalah kami berjumpa kepada-Mu dalam keadaan yang baik birahmatika ya arhamar rahimin. Kurniakanlah kami dan hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat di mana saja mereka berada ya rabbal alamin, husnul khatimah wa akhrij hubud dunya min qulubina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. آمين آمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك سميع عليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Segala yang baik daripada Allah, segala yang buruk itu daripada diri saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mungkin kelewatan sedikit waktu.